Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin muslimat rahmati Allah Ta'ala, insyaAllah pada malam ini kita teruskan tazkirah. Kita sambung perbincangan semalam yang bertajuk sebab doa tertolak. Semalam kita bincang, ada beberapa lagi yang belum kita selesai, dan insya-Allah pada malam ni kita teruskan. Dan internet saya ni agak ada masalah. Kalau terputus di pertengahan tu, maksudnya kita jumpa lain kali lah ya, insya-Allah. Jadi hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semalam kita dah bincang sampai yang kelima antara sebab doa kita tertolak ya. Antaranya adalah pertamanya, kita tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, kita tidak beramal dengan Al-Quranul Karim. Yang ketiganya, kita tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya, kita tidak menuntut ataupun tidak menjadikan diri kita ini sebagai ahli syurga. Yang kelimanya, kita tidak menjauhkan diri kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh seorang ulama yang disebut sebagai namanya Ibrahim Ibn Adham. Yang seterusnya, kata ulama, antara sebab doa kita tertolak adalah kamu ketahui akan syaitan itu seteru kamu, maka tiada kamu perang akan dia, dan tetapi muafakat kamu akan dia. Yang keenam ini, kata ulama, antara sebab doa kita tertolak adalah kita mengetahui bahawa syaitan itu musuh kita. Syaitan itu musuh kita yang nyata, seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan itu musuh kita yang nyata, dan kita, kata ulama, kita mengetahuinya. Kita mengetahui, tetapi kita tidak ada usaha untuk melawan, kita tidak ada usaha untuk menjauhi diri kita, dan kita menjadi pula pengikutnya. Kita pula menjadi pengikutnya. Ini yang rugi. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim, cerita tentang bagaimana syaitan ni buat perjanjian. Allah buat janji, syaitan pun berjanji, tapi janji Allah itu adalah betul. Janji Allah tak pernah Allah mungkiri, tapi janji syaitan itu adalah auta semata-mata. Tapi kebanyakan kita ini mengikut jejak langkah syaitan, wal-iyazubillah ya. Esok di akhirat besok, syaitan akan melepaskan dirinya daripada kita. Dia tidak akan menyelamatkan kita, dia tak akan membantu kita. Kan Allah Ta'ala kata, orang yang beramal soleh tempatnya syurga, orang yang buat amal baik tempatnya syurga ya, orang yang buat jahat tempatnya neraka, dan sebagainya. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janji Allah itu betul. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, dan sebagainya lah. Dalam Quran banyak cerita. Tapi kebanyakan kita ini terus menerus mengikut jejak langkah syaitan ya. Kerana itulah yang disukai hawa nafsu kita ya. Baik, saya ringkaskan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kamu ketahui akan mati, tetapi kamu tidak buat persiapan untuknya. Semua orang kita ini mengetahui bahawa adanya kematian. Sebab itu bila kita bincang tentang kehidupan, jangan lupa juga kita bincang tentang kematian. Kerana Allah Ta'ala jadikan itu berpasang-pasangan.
Allah jadikan hidup, Allah jadikan mati, Allah jadikan syurga, Allah jadikan neraka, Allah jadikan pahala, ada juga dosa. Jadi semua berpasang-pasangan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala jadikan kematian, Allah jadikan kehidupan itu. Allah nak tengok di kalangan kita ini siapa yang baik amalnya ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengetahui kematian. Hari-hari kita mendengar berita kematian. Kadang-kadang sanak saudara kita, adik-beradik kita, kaum keluarga kita. Kadang-kadang jiran-jiran tetangga kita, sahabat handai kita, rakan sepejabat kita. Dan kita datang ziarah mereka, kita menyembahyangkan jenazah mereka dan kita membawa ataupun membawa mereka ke tanah penguburan. Siapa yang ambil iktibar daripada apa yang dia saksikan dan dia yang buat? Kebanyakan kita tidak ambil pengajaran daripadanya. Kan? Kita tak buat persiapan. Kerana itu kata Nabi, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang pandai adalah orang yang senantiasa muhasabah diri dia, mengkoreksi diri dia, banyaknya dosa-dosa salah silapnya, dan kemudiannya dia beramal dan terus beramal untuk apa ni? Untuk kehidupannya selepas kematian. Untuk beramal untuk kehidupannya selepas itu, maksudnya kehidupannya di akhirat nanti. Ini orang yang bijak, orang yang cerdik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang lemah itu pula adalah orang yang mencita-citakan syurga Allah Ta'ala tetapi ia tidak melaksanakan apa-apa dalam kehidupannya. Maka orang ini adalah orang yang tak cerdik. Maka yang keenam, yang ketujuhnya ini kata ulama, antara sebab doa kita tertolak, kita mengetahui akan kematian itu, kita ketahui bahawa hakikat kematian, kehidupan itu pastinya akan berakhir dengan kematian, maka kita tak buat persiapan. Dalam arti kata yang lainnya, bukanlah nak suruh kita berhenti kerja dan sebagainya, duduk dalam masjid dan sebagainya, tidak. Tapi dalam kehidupan kita ini kena ada persiapan, amalan-amalan kita, dan juga perkara-perkara kebaikan yang kita buat. Semuanya itu kita mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan kepada kita insya-Allah. Maka apa sahaja kita, siapa pun kita, daripada mana pun kita, apa jua pangkat kita, jawatan kita, apa sahaja kemuliaan yang kita ada, semuanya itu kita akan tinggalkan. Yang kita bawa hanyalah amal ibadat kita semata-mata. Itulah yang akan menemani kita dan itulah yang akan memberikan kebaikan kepada kita. Ya? Jadi tak rugilah kita buat persiapan di dunia ini dan kita terus menerus melaksanakan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Yang seterusnya kata ulama, dan ketahuilah dan tanam kamu akan beberapa orang mati, maka tiada kamu mengambil iktibar dengan mereka itu. Tanam maksudnya kita lihat orang dikebumikan, ya, kawan-kawan dan sebagainya, tapi kita tak ambil iktibar. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita tak ambil iktibar pun atas apa yang berlaku di sekeliling kita. Inilah yang kita perlu beringat dan perlu kita jadikan sebagai sandaran dalam kehidupan kita. Mungkin di kalangan kita ada orang-orang yang kita sayang telah pun pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bila sebut tentang kematian ni, saya suka nak sebutkan bahawa setiap anak ni, anak lelaki terutamanya, kalau boleh kita belajarlah cara untuk mengimami solat jenazah. Ya. Bila sebut tentang kematian ni, saya takut lupa, saya nak pesan lah pada anak lelaki, kalau ada anak lelaki, kalau boleh belajarlah untuk menjadi imam ketika mana kaum keluarga kita ini
meninggal dunia, lebih-lebih lagi ibu dan ayah kita. Mudah aja sembahyang jenazah ni kan, 4 takbir, tak ada rokok, tak ada sujud, ya. 4 takbir, Fatihah, takbir kedua selawat, takbir ketiga doa, takbir keempat itu beri salam. Mudah sangat-sangat, ya. Jadi rugi kita kerana seorang anak yang menjadi imam kepada ibu dan ayahnya, seorang anak yang menjadi imam kepada ibu dan ayahnya yang telah kembali ke rahmatullah, menjadikan ibu dan ayahnya itu calon ahli syurga. Seorang anak yang menjadi imam menyembahyangkan jenazah ibu dan ayahnya telah menyebabkan ibu dan ayahnya itu menjadi calon ahli syurga. Kerana itu pentingnya. Jadi tak ada alasan, Ustaz, saya tak erti nak baca doa kat habis Allahumma ghfir laha, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ja'al qabrahu, saya tak erti. Tak apa. Jadi imam je. Jadi imam, habis beri salam, kita berikan mikrofon tu kepada tu imam kat belakang, minta dia baca doa, dan tugas kita mengaminkan doa yang dibacakan. Kerana amin seorang anak atas doa yang dibacakan kepada ibu dan ayahnya itu menyebabkan doa itu terus laju pergi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, sangat-sangat penting lah. Kalau boleh kita sama-sama didik anak-anak kita supaya besok bila kita mati, kita mendengar suara yang mengangkat takbir Allahu Akbar. Suara itu adalah suara anak lelaki kita. Bukan suara tu imam, masjid, suara dan sebagainya. Tapi suara itu adalah suara anak lelaki kita. Insya Allah. Baik. Jadi yang ketujuh tadi kata apa? Kamu tanam orang mati, kamu tidak ambil iktibar daripadanya. Kan? Kamu tanam orang mati, tapi kamu tak ambil iktibar daripadanya. Ya, kita bila orang mati, kita terus je lah. Balik tanam, terus balik. Ada yang selfie di kubur pun ada. Kan, selfie, orang duk urus mayat dalam kubur, dia duk selfie, ambil gambar, sembang, borak, macam-macam cerita hal dunia dan sebagainya lagi. Tidak pernah pun kita ambil aktif buat satu hari nanti kita pasti akan diusung, diletakkan tepi liang lahat, dibawa turun ke liang lahat, dikambus dan ditinggalkan. Kan? Jadi bila kita hantar orang ke tanah perkuburan, saksikanlah pengebumian itu dan kita muhasabah diri kita, ya Allah, suatu hari nanti pastinya aku akan dilakukan seperti ini, di mana bila itu hanya Allah yang punya kuasa, yang maha mengetahui. Tapi pastinya kita akan melalui saat itu, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa itu pastinya akan mati. Bila mati, tanggungjawab fardu kifayah kepada orang yang hidup adalah memandikan, mengafankan, menyembahyangkan dan mengembumikan. 4 perkara wajib yang akan dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Baik, yang terakhir, dan kamu tinggal akan aib diri kamu dan membimbang kamu dengan aib manusia. Duk sibuk hal orang lain, hal diri sendiri tak pernah nak tengok. Kerana itu, 1 jari kita menunjuk kepada orang, 4 jari lagi itu semuanya tuju kepada kita. Ya, gunakan istilah itu. Jangan asyik mencari aib. Jangan cuba-cuba mencari aib orang. Selidik sana, selidik sini, pasang spy, dan sebagainya. Kerana Allah Ta'ala tak suka. Kerana Nabi larang mencari aib-aib. Bahkan kita disuruh supaya tutup aib. Siapa yang tutup aib orang, Allah tutup aibnya. Siapa yang tutup aib orang, Allah tutup aibnya. Kita ni kalau nak ikut aib kita ni banyak sangat-sangat. Cuma Allah simpan, Allah tutup. Kerana apa ni? Kerana kita tutup aib orang. Kalau Allah buka aib kita ni, tak tahu kita nak duduk kat mana. Siapa yang muda-muda dulu tak pernah nakal dan sebagainya. Cukup. Banyak benda yang buruk kita buat. Tapi hari ini ada yang jadi baik dan sebagainya. Semuanya itu kerana kita menjaga aib, maka Allah jaga aib kita. Jadi kita sama-sama jaga aib. Jangan dedahkan aib. Jangan dedahkan aib orang. Jangan burukkan orang.
Jangan bersangka jangan bersangka buruk kepada orang, bersangka baiklah, dan jagalah aib sesama kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Itu antara 9 perkara yang bila kita 9 perkara menjadi punca kepada doa kita tertolak. Menjadi punca doa kita tertolak. Yang ke-10 saya nak kutubkan adalah daripada sumber rezeki kita yang tak halal. Ini pokok kita. Kalau rezeki kita tak halal, masuk dalam badan kita, menjadi darah daging kita, maka kita jadi orang yang rugi. Ya, sebab itu kena pastikan sumber rezeki kita sumber rezeki yang halal. Sumber rezeki yang halal. Biarlah sedikit tak apa, jadi halal. Tak banyak, sikit berkat, itu lebih baik. Banyak tak berkat, tak pernah cukup rezeki dia. Ya, sebab itu kita tengok tok-tok guru dulu, dia pergi mengajar masjid surau, ya, belajar masjid gurau. Bukan banyak orang bagi sagu hati kat mereka. Saya pernah dulu, masa duduk kampung-kampung dulu, ya, tok guru bukan banyak bagi, tapi nak cerita tengok rezeki tak pernah putus. Kerana pertamanya nawaitu itu betul. Nawaitu mereka datang mengajar, nawaitu mereka menyampaikan ilmu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila ikhlas pada Allah, maka Allah permudahkan segala urusannya. Bila ikhlas kerana Allah, Allah permudahkan semuanya. Kerana itu hari ini tuan-tuan, saya nak ajak diri saya, marilah sama-sama kita ikhlas. Apa sahaja kita buat, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ikhlaslah dalam menyampaikan ilmu. Ikhlaslah dalam berkongsi maklumat. Ikhlaslah dalam mencari rezeki Allah. Segala bentuk amalan kita kena usahakan supaya ianya benar-benar bukan kerana manusia, bukan kerana harta benda, bukan kerana orang, bukan kerana manusia, tapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu dalam sembahyang kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini aku janji kita. Setiap kali kita sembahyang, kita buat aku janji kita. Inna salati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan sekalian alam. Subhanallah. Kerana itu yang ke-10 antara sebab doa kita tertolak ini adalah kerana datangnya daripada sumber rezeki yang tidak halal. Sumber rezeki yang tidak halal. Seperti mana yang disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah ma'aral mu'minin bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa a'malu salihah. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغضي بالحرام فأنى يستجاب له. Kata Nabi SAW, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala itu baik dan ia tidak menerima kecuali yang baik juga. Dan sesungguhnya Allah Taala telah menyuruh orang-orang yang beriman dengan apa yang ia suruh kepada sekalian mursalin, yakni para rasul. Maka Allah Taala berfirman seperti ayat yang disebutkan dalam hadis di atas, hai sekalian rasul, makanlah daripada yang baik-baik, yang halal, dan beramallah akan amalan baik. Dan ia berfirman lagi, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik yang telah kami berikan rezeki kepadamu. Kemudian Nabi SAW menyebut seorang lelaki yang jauh perjalanannya, kusut rambutnya, berdebu badannya,
mengangkatkan kedua tangannya ke atas langit sambil berdoa, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, wahai Tuhanku. Sedangkan makanannya daripada harta yang haram, pakaiannya daripada harta yang haram, dan mulutnya disuapkan makanan yang haram, maka bagaimana akan diperkenankan doanya? Subhanallah. Tuan-tuan rahmati Allah. Ya, macam mana nak diperkenankan doanya? Semuanya daripada yang haram. Karena itu, secara ringkasnya kita sebutkan bahawa pentingnya kita dalam kehidupan ini untuk mencari rezeki yang halal. Halalan tayyiba. Rezeki yang halal lagi baik. Bila rezeki yang halal masuk dalam tubuh badan kita akan jadi baik. Bila rezeki yang haram masuk dalam tubuh badan kita, maka tubuh badan kita, segala gerak-geri perbuatan kita berpandukan kepada perkara-perkara yang tidak baik. Ini benda yang penting yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau ikut kepada hadis ni, ulama huraikan, patutnya Allah perkenankanlah doa lelaki tadi yang dalam keadaan musafir, rambut kusut masai dan sebagainya, sedang kesempitan, ya, dengan susah payah diangkat tangan, Ya Rabb, Ya Rabb. Patutnya Allah makbulkanlah. Tetapi tidak. Kerana apa? Kerana makanannya haram, minumannya haram, pakaian haram, yang masuk dalam mulutnya haram, semuanya haram. Mana mungkin Allah nak makbulkan doanya? Maka yang ke-10 kita sebutkan tadi bahawa makanan ataupun sumber rezeki itu mestilah daripada yang halal. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan permohonan kita. Insya ini 10 punca doa kita tertolak. Ya, mudah-mudahan kita boleh jauhkan daripada 10 perkara ini. Di sebaliknya kita beramal, kita tahu Nabi SAW itu pesuruh Allah, kita ikut Nabi SAW. Niat kita ikut Nabi dah dapat pahala. Niat kita nak ikut Nabi, segala gerak-geri, perbuatan, tingkah laku, amalan yang Nabi buat, niat dah dapat pahala. Contoh kita niat malam besok aku nak bangun malam qiyamul lail, niat ikut Nabi SAW kerana Allah Ta'ala, dapat pahala. Walaupun tak bangun, walaupun tak terbangun, dapat pahala. Ya. Contohnya, kita katakan bahawa kita nak dusuk pakaian, kita pakai serban, kita pakai jubah, niat mengikut Nabi SAW, dapat pahala. Ya, mudah sangat dalam kehidupan kita ni nak dapat pahala kan, insya-Allah. Seorang isteri yang menjadi suri rumah, contoh, seorang isteri yang menjadi suri rumah sepenuh masa, suami keluar, niat nak tolong suami, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pahala. Kan? Berat tanggungjawab seorang isteri kat rumah ni, bukan senang ya, nak mengurus daripada A sampai Z ni, daripada pagi sampai ke malam. Penat juga. Kadang-kadang kita cuba juga jadi suri rumah separuh hari, tapi tak mampu kita. Setengah hari je telefon isteri bila nak balik. Ya, orang rumah kita okey, walaupun sehari kita outstation 3 hari 2 malam dan sebagainya, dia maintain, boleh jaga rumah dengan baik. Tapi kita, wallahu a'lam lah tuan-tuan ya. Baik, ini 10. Jadi mudah-mudahan kita boleh jauhkan daripada 10 ini dan kita cuba beramal. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam kita dah cerita tentang doa-doa yang mustajab, doa yang tiada pendinding, tiada hijab daripada Allah Ta'ala. Pertamanya doa orang musafir, keduanya doa orang kena zalim, yang ketiganya doa ibu dan ayah kepada anaknya. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut doa orang berpuasa hingga dia berbuka. Ini antara doa yang mustajab. Banyak tempat-tempat, waktu-waktu yang mustajab. Ya, waktu-waktu yang mustajab, yang dimustajabkan doanya, setengah daripadanya adalah doa orang yang sangat susah. Doa orang susah. Sebab itu bila kita
dapat tahu orang susah, kita tolong, bukan sekadar wang ringgit lah, apa sahaja bentuk yang kita boleh tolong, kita tolong mereka. Dan sebelum kita balik, kita minta doa daripada mereka, tolong doakan kami, tolong doakan kami. Dia pun makasih banyak-banyak tolong, mudah-mudahan Allah berkati. Itu doa lah tu, itu doa daripada mereka. Doa mereka ni adalah mustajab. Lagi doa ibu bapa bagi anak-anaknya. Sebab itu ibu bapa jangan doa yang pelik-pelik kepada anak-anak ni, kerana doa kita ni mustajab. Doa imam yang adil, pemimpin yang adil, doa orang yang soleh-soleh, ya, doa orang musafir, doa orang soleh-soleh ni. Sebab itu kita dapat baby, kita akan bawa pergi kepada tok-tok guru untuk kita ditahnikkan, untuk kita tahnikkan dan didoakan kepada daripada guru-guru itu. Doa mereka mustajab, doa orang yang saleh. Ya, kita bawakan baby kan pergi tahnik, dan guru itu doakan dengan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil. Ataupun doa yang dibacakan oleh seorang sahabat kepada Hasanul Basri, Allahumma faqihhu fid din wa habbibhu ilan nas. Ni doa yang dibacakan kepada Hasanul Basri. Doanya Allahumma faqihhu fid din wa habbibhu ilan nas, wa habbibhu ilan nas. Ya Allah, faqihkan dia dalam urusan agama. Ya Allah, bagilah orang senang dengan dia. Kita kalau nak bagi orang senang dengan anak-anak kita, kita baca doa ni, Allahumma faqihhu fid din wa habbibhu ilan nas. Orang senang dengan orang anak kita, orang suka, orang tak meluan, orang tengok okey, tak mau bergaduh apa semua, baca doa ni. Kita cuma usahalah doa, ya, doa pada Allah, kepada baby. Sebab itu kita minta doa kepada orang yang soleh supaya mereka mendoakan mereka, insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, bila sebut doa ini sebagai penutupnya malam ini, saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian satu doa yang bila mana kita dah sampai satu jangka masa, Allah Ta'ala suruh kita berdoa dengan doa ini. Mustajab doa ini, ya. Bila sampai dah satu masa, kita diminta untuk berdoa dengan doa ini. Doa ini ada dalam Al-Quranul Karim. Doa ini ada dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ayatnya yang panjang, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata Allah Ta'ala, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Tempoh mengandung sampai tempoh menceraikan susunya ialah selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, yakni anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa. Dia berdoa apa? Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Kata apa? Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kamu limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau redai. Dan berilah aku kebajikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau
dan sesungguhnya aku termasuk orang Muslim. Arba'ina sanah, bila sampai umur 40 tahun, maka bacalah doa ini. Tak apalah, umur berapa pun tak apalah tuan-tuan. Tapi doa ini tolong baca. Dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Doa ini penting. Ambil dekat mana? Rabbi auzi'ni. Ambil dekat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, sampai habis. Doa ini cukup hebat. Ya, bila sampai umur kita 40, 39, 40 ataupun tak kisahlah kita nak mula daripada sekarang pun tak ada masalah. Yang lebih dah 40 pun tak ada masalah. Yang belum 40 pun tak ada masalah. Beramallah. Minta apa ni? Minta pada Allah Ta'ala supaya Allah berikan kita petunjuk agar kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala ini. Ini doa dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Tolong amalkan dalam kehidupan kita. Ya, InsyaAllah mudah-mudahan usaha kita ini ada manfaatnya kebaikan, ada kebaikannya kepada kita di dunia, apatah lagi kebaikan untuk kita di akhirat nanti insya-Allah taala. Maka itulah selesailah tajuk kita iaitulah antara sebab doa kita tertolak. Ada 10 sebab, ya, ada 10 sebab doa kita tertolak. Maka kita cuba usahakan dalam kehidupan kita seharian ini jangan putus-putus berdoa. Ud'uni astajib lakum. Doalah, Allah pasti akan makbulkan doa kita. Doa yang baik-baik seperti mana yang saya sebutkan semalam, kita doa kepada orang tak tahu kita doa kepada dia, maka Allah makbulkan doa itu untuk dia dan untuk kita juga. Ini cukup hebat. The power of power doa tu. Kita doa kepada orang tak tahu kita doakan pada dia, maka Allah makbulkan doa tu kepadanya dan kepada kita. Kerana apa? Kerana saya sebutkan semalam, orang yang boleh mendoakan orang lain ini tanpa orang lain tahu kita doa pada dia, dia punya hati yang bersih. Maka bila dia punya hati yang bersih, dah tentu dia betul-betul ikhlas kerana Allah Ta'ala. Maka bila ikhlas pada Allah, Allah balaskan bukan sekadar untuk sipulan yang didoa, tetapi untuk yang berdoa itu juga Allah makbulkan doa. InsyaAllah. Cukup setakat ini 10 sebab doa kita tertolak. InsyaAllah pada pertemuan yang lain kita bincang. InsyaAllah pada pertemuan akan datang saya nak kongsi satu doa. Siapa nak tahu doa ini, saksikan pada episod-episod akan datang lah, ya. Doa apa? Doa untuk kita mendapat anak lelaki. Dalam satu kitab ada seorang ni tanya, beritahu dia ada anak perempuan yang ramai, tak ada seorang pun anak lelaki. Maka dia minta amalan lah, macam mana nak boleh dapat anak lelaki ni. Maka guru ni bagi satu amalan. Macam mana amalan ni? InsyaAllah kita bincang pada pertemuan akan datang. Saya share dan saya kongsi pada pertemuan akan datang. Amalan untuk kita, usaha kita, doa kita untuk Allah zuriatkan kepada kita zuriat lelaki, insya-Allah taala, ya. InsyaAllah. Sekadar itu, yang baik semua datang daripada Allah, yang buruk kelemahan diri kami sendiri. Walaupun hakikatnya baik dan buruk kedua-duanya datang daripada Allah. Kita doakan Allah merahmati kita sekaliannya, selamat beristirahat bersama ahli keluarga, selamat melaksanakan aktiviti yang bermanfaat bersama ahli keluarga. Jangan tinggal Al-Quran, jangan tinggal solat berjamaah, jangan tinggal zikir-zikir munajat, jangan tinggal amal-amal soleh, jangan tinggal sedekah amal jariah, kerana inilah yang antara faktor yang boleh mengangkat musibah ini dan Allah akan gantikan ia dengan kebaikan insya-Allah. Ada kawan kita ni anak laki ramai, ustaz, nak doa dapat anak perempuan pula. InsyaAllah kita kongsikan pada pertemuan akan datang. Ya, insyaAllah kita kongsikan pertemuan akan datang. Kita hanya berusaha
laki ke, perempuan ke, bila Allah Ta'ala berikan, kita reda terima. Usaha kita itu ada ulama berikan kaedah-kaedah, cara-cara dan sebagainya. Cumanya selebihnya kita bertawakal pada Allah lah. Nanti jangan pula anak tu lahir anak perempuan, kata Ustaz Rusidi tu membohong bagainya. Tak. Semuanya kuasa Allah. Semuanya kuasa Allah. Kita hanya berusaha. Selebihnya kita berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Kita jumpa pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. وبلغنا رمضان يا الله وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته